الكريم كلام الله فاقرؤوا يا عباد الله واستمعوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri pengajian Al-Quran dan pengkhususan kita dalam mempelajari, mengkaji, mengamati, menghayati satu ilmu yang amat penting bagi yang mengajar dan yang belajar Al-Quran, yang dikenali sebagai Al-Lahnu atau Lahnun, atau disebut dengan gaya bebas Lahan. Daripada perkataan itulah maka bahasa Melayu ambil jadi kesalahan yang membawa erti yang sama, iaitulah kecacatan ataupun kerosakan pada bacaan. Lahan, jadi orang Melayu ambil kesalahan. Ya. Alhamdulillah, dengan menggunakan rujukan yang sama yang di kertas kerja yang telah pun kita sediakan, sila rujuk kepada muka surat 1. Kita masih lagi di muka surat 1 dalam tajuk Babu bayanil lahni wal wajibi fi ilmi tajwid. Itu tajuk besarnya yang kita petik daripada kitab As-Salsabilus Syafi, yang bererti bab ataupun tajuk penerangan tentang kesalahan dan kewajipan pada ilmu tajwid. Pada siri yang lalu kita telah pun mensyarahkan di bahagian akhirnya dua baris daripada syair ini, yakni wallahnu qismani jaliyun wa khafi kullu haramin ma khilafin fil khafi amma al-jaliyu fa khata'un fil mabna khalla bihi aw la yakhillu al-ma'na. Sampai situ. Sebagai ingat kembali, dikatakan dan lahan itu terbahagi dua, iaitu yang nyata dan yang tersembunyi. Semuanya haram, pun begitu berbeza pada yang khafi, yang tersembunyi. Adapun yang nyata, kesalahan pada struktur perkataan ataupun binaan perkataan, rosak dengannya atau tidak rosak akan makna. Sama ada rosak atau tidak rosak makna. Kalau binaannya rosak, maka dia termasuk dalam kesalahan yang nyata. Itu siri yang lalu. Pada kali ini cuba kita lihat yang ketiga, baris yang ketiga. Ya. Sudah sedia dengan bahan masing-masing, ya. Baik. Saya bacakan dulu, di ujung nanti baru kita talaqi akan syair ini, ya. Dikatakan ammal khafiyyu. Letakkan baris bagi terang, ya. Ini kita lama ni. Ammal khafiyyu fa khata'un fil 'urfi. Amma al-khafiyyu fa khata'un fil 'urfi min ghairi ikhlal
ikhlalin katarukil wasfi min ghairi ikhlalin katarukil wasfi. Apa mafhum, apa maknanya ni? Setelah diberi penjelasan tentang lahan jali, sekarang tuan punya kitab ni menerangkan pula apa yang dikatakan kesalahan yang tersembunyi, yang khafi. Dia kata ada pun yang tersembunyi, maknanya kesalahan yang tersembunyi, ya, lahan yang khafi, fa khata'un, maka adalah kesalahan, dia kata, fil 'urfi, pada kebiasaan. Kebiasaan ni maknanya pada adat orang ramai, pada uruf. Kita selalu dengar perkataan uruf bila kita belajar fiqh, ya, pada adat kebiasaan orang ramai, ya. Min ghairi ikhlali, dengan tidak rosak, ya, tidak rosak makna atau tanpa merosakkan makna. Min ghairi ikhlal maknanya tanpa merosakkan makna ataupun dengan tidak rosak makna. Makna tak rosak, walaupun kebiasaan orang ramai buat, tapi makna tak rosak. Makna tak rosak pun masih lagi lahan khafi. Apa contoh? Dia bagi katarkil wasfi. Contoh dia kata seperti meninggalkan sifat-sifat huruf. Sifat huruf tu ada yang tertinggal atau ditinggalkan atau meninggalkannya, sama ada sedar atau tak sedar, mahir atau tak mahir, ya, perasan atau tak perasan. Maka sifat-sifat huruf ada yang tidak diraikan sungguh-sungguh. Kadang-kadang orang kita bila dia tak belajar sifat huruf yang merupakan rukun tajwid yang kedua, maka dia tak fokus yang mana satu sifat yang sepatutnya duduk pada ranking nombor 1. Contohnya untuk huruf ta dengan huruf kaf, ramai yang membaca Quran, yang mengajar, yang belajar kadang-kadang overlook, terlepas pandang. Bila sebut ta dengan kaf, ramai orang fokus hamas. Bukan hamas di Palestin tu, ya. Hamas ni maknanya sifat berlepas udara. Jadi bila sebut ta dengan kaf, ramai orang bunyi berangin. Bukan gula-gula je berangin, ya, pembaca berangin pun ada, ya. Jadi tak betul. Sebenarnya yang patut diraikan lebih, bukan hamas yang tidak dibuat, tidak diraikan, tapi yang lebih diraikan adalah sifat syiddahnya, yakni tertahan suara. Ak, tidak ak, begitu. Dia ak, tidak ak, ak, tidak x. Ini maknanya termasuk dalam katarkil wasfi. Dia meninggalkan sifat-sifat huruf. Tinggal ni apa makna? Tinggal ni makna tak buat lah, ya, tak buat. Kadang-kadang bila terlebih buat pun, maknanya bila tidak menepati, itu juga masuk dalam tak buat, ya. Jadi kita sambung lagi. Dia kata bait yang baris yang keempat, la ya'riful khafiyya siwal mujawwidi wa ya'riful jaliyya kullu wahidin, atau kita baca wahidi. Wa ya'riful jaliyya kullu wahidin. La ya'riful khafiyya siwal mujawwidi wa ya'riful jaliyya kullu wahidin. Fahumnya
tidak diketahui atau tidak dikenali, ya, akan kesalahan yang tersembunyi, maknanya tak dapat dikesan kesalahan yang tersembunyi ini, siwal mujawwidi, kecuali atau melainkan oleh golongan pakar. Nak kesan sifat ni macam tadilah, nak jaga hamas ke nak jaga syiddah, ini bukan semua orang boleh memberikan penentuan. Mesti golongan pakar. Kalau orang awam kadang-kadang nama sifat pun tak tahu. Jadi dia kena golongan pakar. Al-Mujawwidi. Kita ada dengar kaset bacaan mujawwad. Maknanya kaset itu kaset yang dibaca Quran secara berlagu. Berlagu ni kena orang pakar, orang seni. Kalau murattal, itu bacaan biasa mendatar. Kalau mujawwad, nak kata mujawwidi ni tadi. Mujawwad ni makna berlagu, cantik. Nak bagi seni ni dia kena orang pakar. Ya, kena orang pakar. Macam juga dalam tilawah, nak kesan fasahah, kena orang yang mempunyai kepakaran. Baru ni di tilawah negeri Kelantan, kalau kita tengok hakim, nak cerita pakar ni tadi, hakim bahagian tajwid, kita tengok dalam dia punya line up dia tu, kita tengok ada di antaranya Johan Qori antarabangsa daripada Kelantan. Saya kenal lah mereka tu. Hakim Tarannum memang semua Johan antarabangsa, termasuk tuan guru kita orang buat kaset tu, Tuan Haji Hassan. Hakim suara ada juga Johan antarabangsa. Itu hebat di Kelantan, bila hakim memang yang memonopoli 80% Johan antarabangsa daripada negeri Kelantan. Jadi ini tidak berlaku di negeri lain dari segi nak cari hakim. Tapi bahagian fasahah, hakim-hakim itu kita macam tak pernah dengar dari segi keterampilan dapat Johan. Tapi mereka ni di kalangan golongan pakar bahasa Arab. Nak cerita bukan semua orang boleh jadi hakim fasahah. Itu saya cakap di Shah Alam Solat, ada seorang hakim Selangor kat situ. Dia kata tajwid ni, orang tajwid dia tak tahu bahasa Arab pun dia boleh menghakimi tajwid. Tapi orang fasahah kalau tak tahu bahasa Arab tak boleh. Orang fasahah boleh jadi hakim tajwid, orang tajwid belum tentu boleh jadi hakim fasahah. Nak ceritanya, bila ada keterbatasan tu kemampuan di sana, maknanya laluan kepada golongan pakar untuk memberikan penentuan. Ini al-mujawwidi, golongan pakar. Ya, jadi nak kenal lahan khafi ni tak boleh dapat dikenali melainkan oleh golongan pakar. Sebab tu bila golongan pakar cakap, tentulah fakta-faktanya kebanyakannya kita jarang dengar daripada mulut orang yang walaupun ahli Al-Quran. Bila kita jangan dengar, kita jangan kata salah ataupun tak pernah dengar. Patutnya syukur dah dapat dengar. Dan nak cerita je. Jadi kita tak payah terkejut dah bila fakta-fakta yang memang jarang kita dengar, tiba-tiba golongan pakar sebut. Kerja kita sami'na wa ata'na, itu je. Kita senantiasa bersifat lapang dada, keterbukaan dari segi penerimaan ilmu. Itu yang sewajibnya. Ya? Baik. Panjang saya di bahagian siwal mujawwidi. Kalau tidak saya urai situ, orang tak apa nak faham nanti. Ya. Wa ya'riful jaliyya kullu wahidin, dan mengetahui, ya, dan mengetahui, mengenali akan kesalahan yang nyata, kesalahan yang jadi, ya, kullu wahidin, oleh setiap orang. Maknanya setiap orang ni maknanya semua orang lah. Bila saya kata tiap-tiap daripada muslimin dan muslimat sekalian, maknanya apa Syekh Umar? Maknanya semua lah. Setiap itu juga semua. Tiap-tiap sesuatu maknanya semua, betul? Itu makna dari segi falsafah bahasa. Kullu wahidin tu walaupun bunyinya macam satu, tapi tiap-tiap satu.
Bila tiap-tiap satu, maknanya semua. Makna semua sini orang awam. Orang awam dapat kesan, dapat tahu bila seorang pembaca Al-Quran tu melakukan lahan jadi. Tapi bukan semua orang dapat tahu bila seorang pembaca Al-Quran itu melakukan lahan khafi. Itu makna baris. Makna golongan pakar saja boleh mengesan seorang tu kalau dia buat lahan khafi. Sedangkan kalau seorang tu buat lahan jadi, tak perlu golongan pakar. Orang awam pun yang jawab jenis belajar lah. Kalau jenis pergi karnival semua, tak faham gapo juga pokok tu nya. Karaoke memang tak faham gapo tu. Nampak harap lebar masa kenduri kedawa je tak jadi. Makan belauk je makan lebar. Itu pun tak jadi gapo. Mari masjid, mari balai sah, duk dengar ceramah umum, fardu ain tak belajar. Tak faham apa juga. Duk dengar forum perdana, ngaji Quran, kecut perut. Tak jadi apa juga. Sebab Quran ni, Islam ni, dah bunyi sana pula. Islam ni, dia mesti fardu ain. Mantap. Barulah nak top up dengan maklumat lain, baru tali dan sesuai. Tapi kalau duk top up dengan aksesori punya walaupun makna agama, sedangkan yang fardu ain ni banyak lagi lopong sana melopong sini, sorry to say. Boleh rasa comfort or peace zone saja, tapi sebenarnya tidak comfort mana pun. Kan? Sekian dimaklumkan. Jadi nak ceritanya, kalau lahan jali, orang awam pun dapat kesan. Orang awam pun boleh kata, kenapa lahan pesen ni Pak Imam kita baca? Padahal dia tu macam dia dengar kuliah no. Tapi sebab dia pun pernah dengar. Pernah ni makna mungkin sekali. Ya? Dia pun boleh komplain bacaan Pak Imam. Macam anak buah saya mengaji kolej Islam. Pergi semaya Jumaat satu masjid. Dia masa tu dia kata pergi satu masjid, Pak Imam jenis baca khutbah ayat Quran, jenis baca tak fasih. Balik dia tanya saya selalu. Dia kata Yasu. Dia panggil saya Yasu. Pasal lain saya baca Imam. Itu dia kata 4 komplain. Jenis umur 50 tahun lebih. Ini masalah ni. Ya. Baik, balik pada cerita ni. Siyanatul lafzi. Siyanatul lafzi anil jaliyi. Siyanatul lafzi anil jaliyi yad'unahu بالواجب الشرعي. بالواجب الشرعي. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي. Baik, apa maksud di sini? Apa arti di sini? Siyanah ni maknanya memelihara. Kalau orang pondok dia kata bermula memelihara lafaz Al-Quran, ataupun memelihara sebutan Al-Quran anil jaliyi, daripada kesalahan yang nyata. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maknanya sebutan Al-Quran ini, lafaz daripada Al-Quran ini, bila kita baca ayat-ayat Al-Quran dan kita memelihara bacaan kita daripada melakukan lahan yang jali atau kesalahan yang nyata, kalau kita jaga benda-benda ini, dia kata yad'unahu, disebut akannya.
Yad'unahu, orang yang jaga baca Quran, tidak melakukan lahan yang jali, maka disebut akan orang ini, disebut akan perbuatan penjagaan daripada melakukan lahan jali ini bil wajib syar'i, dengan wajib yang syar'i, dengan wajib yang syar'i, ya, ataupun dikatakan adalah diwajibkan oleh syarak. Wajib syar'i ini diwajibkan oleh syarak. Apa makna diwajibkan oleh syarak? Dimestikan oleh hukum-hukum perundangan Islam. Syarak-syarak ni perundangan Islam, ya. Maknanya wajib syarak. Kalau kita baca Quran, kita jaga bacaan kita, makna kita pelihara siyanah ni, kita pelihara bacaan kita, pelihara lidah kita, pelihara sebutan kita, hukumnya wajib. Sebagaimana wajib syar'i yang lain-lain, wajib semayang, wajib puasa, apa semua ni, wajib beriman, apa semua ni, sama hukumnya dengan wajib kita menjaga baca Quran. Jangan buat kesalahan yang dalam kategori lahan jali. Kalau begitu, macam mana hukum orang yang tak mau belajar baca Quran? Kalau ikut kaedahnya, macam tak nak semayang juga lah. Ada banyak lagi fakta yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apa hukum kalau satu orang dia tulis Al-Quran ni tak ikut tulisan Al-Quran, dia pindah-pindah pula? Berat tu, boleh jatuh kufur. Nak cerita agama ni satu peraturan, satu disiplin ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia supaya suruh ikut, ya, bukan nak buat-buat, tak nak buat tak apa. Walaupun hukum tu hukum sunat. Kalau hukum sunat kita tak nak buat, kalau buat ada yang buat, ada yang tak buat, tu lain cerita dah tu, ya. Ini semua pakai tak nak buat. Ini cerita, ya. Bila tak nak buat tu pula, dah dia tak nak buat, dia ajak orang lain pula supaya tak buat. Ini dah golongan tabdiq ni, golongan bid'ah wahabism ni, ya. Dia tak habis-habis, ya. Baik. Seterusnya bait yang lain, baris yang lain. Wasaunuhu anil khafi anil khafiyil musya'i, yad'unahu bil wajib as-sina'i, yad'unahu bil wajib as-sina'i. Tu kena banyak ni betul kan tu. Sebab teks ni dah berapa kali salin di beberapa majlis oleh beberapa orang guru. Jadi ini salinan ni pula mungkin diambil daripada anak-anak murid yang mungkin tertidur masa menyalin. Jadi bagi tulisan bukang tu, sebab itulah teks-teks ni wajib kita dengar, kita pun janganlah tidur pula. Ya, tidur tambah tidur lagi, jadi tidurlah lah. Ya. Baik. Wasaunuhu 'anil khafi, wasaunuhu 'anil khafiyil musya'i, yad'unahu bil wajib as-sina'i. Apa maksud di sini? Dia kata dan memelihara akannya anil khafi, dari kesalahan yang tersembunyi, al-musya'i, yang tersebar. Maknanya kesalahan tersembunyi ni bila tersebar tu maknanya ramai juga orang buat. Sebab tu boleh tersebar. Kenapa orang ramai buat? Sebab benda ni hanya orang pakar je boleh elakkan. Tak pakar, dia akan
terjerumus dalam melakukan ini. Bila dah ramai sangat yang terjerumus buat salah, benda ni tersebar luar. Bila tersebar luar, maknanya benda ni banyak berlaku bila orang baca Quran. Sebab tu tak heranlah ramai orang baca Quran, maknanya dari segi kefasihan, dari segi kelancaran masih lagi belumlah maknanya boleh dibanggakan. Itu saya cakap Syah Alam. Tadi saya katakan bahawa alhamdulillah sekarang ni dari segi penguasaan tajwid, alhamdulillah. Tapi sebenarnya dalam masyarakat Melayu kita ni, ya, ataupun dalam masyarakat Islam kita ni, dari segi fasahah terlalu banyak, lebih dari 50% belum menguasai. Tajwid, yes. Taranum, yang kaki-kaki seni sikit dia minat. Suara, ini pun yang ada seni sikit dia minat. Tapi fasahah, dia penat. Bukan dia minat. Penat tu bukan siapa, sebab ada banyak disiplin ilmu untuk menguasai ilmu fasahah. Cuba juga bila kita sebenarnya inilah dalam masyarakat kita bab-bab fasahah ni yang sewajarnya diketengahkan dengan lebih giat lagi. Ya. Contoh waqaf, contoh ibtidak. Ya, sebab fasahah dia ilmu yang berasingan. Tajwid ada kitabnya. Dalam arti kata lain, kitab tajwid. Fasahah ada kitabnya, tapi tak dinamakan kitab fasahah. Dinamakan kitab waqaf dan ibtidak. Itu fasahah lah tu. Al-Muqtafa, Manarul Huda, Adwaul Bayan. Banyak lagi lah kitab-kitab yang menjurus kepada nak melahirkan golongan pakar dari segi kefasihan bacaan Quran. Baik. Memelihara akannya daripada kesalahan yang tersembunyi, yang tersebar ni, ya. Sebab itu kena pelihara. Dan kalau kita dengar ada orang buat baca Quran, ta'nya berangin kuat sangat, kafnya berangin kuat sangat, kena maknanya diberikan teguran. Memanglah ini yang tersebar sebab dia pun ada guru dia juga. Tapi kita nak faham, guru-guru ni dia ranking dia macam-macam, penguasaan dia, ya. Orang yang macam ni, dia kata orang yang jaga supaya jangan tersebarnya lahan khafi ini. Orang yang buat tindakan-tindakan yang macam ini, kalau yang jadi itu hukumnya wajib syar'i. Kalau yang khafi, yad'unahu bil wajibis sina'i, disebut akannya dengan wajib sina'i. Wajib sina'i ini yang mereka ceritanya wajib oleh ahli pakar, golongan pakar, ataupun wajib yang diatur oleh pakar. Hanya kepakaran saja, orang-orang yang berkepakaran, yang spesialis saja, ya, yang boleh menjaga benda-benda macam ni. Contohnya nak tetapkan mat betul harakat panjang ni, ya. Lalu kita dengar ramai orang dia kata 4 harakat, tapi dia baca sebenarnya tidak 4 harakat, sebab dia tidak ada kepakaran mengukur harakat. Dia boleh sebut secara teori 4 harakat, tapi bila baca cakap tak serupa bikin. Sebab dia nak bikin macam ni, dia kena jumpa kaki bikin pakar punya. Jadi bila kena tegur, janganlah marah. Saya kira 4 Ustaz. Itu awak kira, ya? Awak tanya budak kecil, dia pun kata boleh kira 4. Tapi ingat, bila awak membaca, awak ada guru yang akan mengira. Begitu. Ada satu orang, dia baca Fatihah nampaknya terpanjang mat asli dia, tapi bila dia baca surah Al-Quran, elok pula, ya. Ma dalam ayat Al-Quran biasa elok ma, tapi bila Fatihah Maliki panjang pula, padahal ma yang sama. Maknanya dia belum pakar lagi, sebab tak tally, tak seragam dia punya bacaan ni. Padahal ma tu ma yang sama, yang wajib dia baca 2 harakat. Dia menunjukkan dia belum pakar lagi. Dia hanya boleh baca tapi belum pakar lagi. Banyak sangat berlaku di tengah masyarakat, ya. Cuba kita tengok balik kita punya bait tadi, 4 baris kita buat, kan? Cuba ikut. Ammal khafiyyu fa khata'un fil 'urfi min ghairi ikhlalin katarkil wasfi la ya'rifu al-khafiyya
سوى المجود ويعرف الجلي كل واحد صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي Kalau orang belajar apa syair, ilmu arud dan sebagainya tak selesai lagi tu. Dia mesti nak dilagukan dia. Jadi bunyinya ingat lagi dia punya nada. Nada yang tak boleh diubah suai, tak boleh beri nafas baru. Ya. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف لا يعرف الخفي والمجود ويعرف الجلي كل واحد. أما الخفي فخطأ في العرف من غير إخلال كترك الوصف لا يعرف الخفي والمجود ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي يدعونه بالواجب الشرعي وصونه عن الخفي المشاع يدعونه بالواجب الصناعي. Boleh? Tak boleh Ustaz, tak boleh. Dengar boleh lah. Okey, kita talaki juga benda ni ya. Baik, ikut saya. Saya baca dulu baru ikut ya. Ammal khafi fa khata'un fil 'urfi. Ikut. Ammal khafi fa khata'un fil 'urfi. Ammal khafi fa khata'un fil 'urfi. Ammal khafi fa khata'un fil 'urfi. Min ghairi ikhlalin katarukil wasfi. من غير إخلال كترك الوصف لا يعرف الخفيص والمجود. لا يعرف الخفيص والمجود. betul. لا يعرف الخفيص والمجود. لا يعرف الخفيص والمجود. ويعرف الجلي كل واحد. ويعرف الجلي كل واحد. صيانة اللفظ عن الجلي. صيانة اللفظ عن الجلي. يدعونه بالواجب الشرعي. يدعونه بالواجب الشرعي. وصونه عن الخفي المشاع. وصونه عن الخفي المشاع. يدعونه بالواجب الصناعي. يدعونه بالواجب الصناعي. Alhamdulillah ya. Baik, cuba kita sambung lagi apa ni bait kita ni. Seterusnya waqila innal wajib asy-syar'iyya innal wajib asy-syar'iyya ma fihi ijma'uhum sawiyya. والواجب الثاني أي الصناعي أي الصناعي tapi kita baca ain lah ya. على ثلاثة
minal anwa'i. Wa qila innal wajib asy-syar'iyya ma fihi ijma'uhum sawiyyan wal wajib ats-tsani ay as-sina'i ala thalathati min al-anwa'i. Boleh baca ay as-sina'i. Ya. Baik, apa dia punya pengertian ni? Dan disebut sini maknanya setengah daripada alim ulama mengatakan bahawasanya wajib syar'i, dia kata wajib syar'i tadi tu, ya, iaitu ma fihi, iaitu barang yang telah ijma'uhum, disepakati sawiyah. Disepakati sini makna disepakati oleh para alim ulama, ya. Maknanya padanya kesepakatan pada hukum wajib syar'i ini adalah sama. Sama ni makna sepakat. Ya. Tak ada ulama yang kata tidak wajib syar'i, ya, dalam menjaga lahan yang jadi. Semua ulama Quran mengatakan menjaga wajib lahan jadi ni hukumnya wajib. Wal wajib ats-tsaniyu ay as-sina'i. Dan wajib yang kedua, wajib kedua apa dia? Iaitu ayus sina'i, iaitu wajib yang diatur oleh golongan pakar, wajib sina'i. Ala thalathati, dia terbahagi kepada 3 minal anwa'i, 3 cabangan atau 3 bahagian. Benda yang wajib syarak ni tak ada bahagian-bahagian, dia satu je. Tapi wajib yang memerlukan penilaian kepakaran golongan pakar, maka dia dibahagikan kepada 3 bahagian. Ta'limu man bi tab'ihi yujayyidu dia ada sambung tu sebelahnya, sebelah tu qira'atan, mengajar sesiapa atau mereka yang atau sesiapa yang tabiat semula jadinya, tabiat secara semula jadinya, yujayyidu qira'atan, memang cantik bacaan dia, memperelokkan bacaan dia. Dia ni memang dah baik bacaan dia, kita nak bagi baik lagi. Misalnya anak murid kita, dia boleh baca Quran bertajwid elok, cuma kita nak bagi dia baca tu bagi ada zauq, bagi ada rasa sentuhan Al-Quran tu. Bila baca ayat azab, macam mana suara yang digayakan, lagu nak bawa macam mana, itu makna nak memperelokkan. Ya. Jadi ini hukum dia kata termasuk dalam wajib sina'i. Nak menggilap, ya, nak mencantikkan lagi orang yang memang dah boleh baca Quran.
Jadi maknanya orang yang nak boleh baca Quran tak boleh duduk diam lah, kena belajar lagi. Ya. Atau dia kata ataupun sya'nuhu taqlidu. Au sya'nuhu taqlidu ni atau keadaan yang mengikut sahaja, taklid. Atau perangai dia ni dia memang boleh ikut orang. Kita nak ajar dia ni, dia memang boleh baca Quran, tapi dia ada satu attitude, satu sikap, satu perangai dia taqlidu, dia boleh ikut orang, mana pandai meniru. Ada budak-budak dia pandai meniru. Ada satu orang anak murid saya dulu, kecil, sekolah rendah. Sebelum dia nak masuk, ada amal Islami, guna ujian, mak dia bawa dulu, ya, supaya asah lagi bacaan dia. Budak ni, dia baca sebiji suara Sudais, dia kaki meniru. Sampai kan bila dalam tip tu Sudais batuk, dia pun batuk juga. Sampai macam tu, bila Sudais menangis, dia menangis. Bila serak, dia tiru. Macam tip recorder betul. Cuma dia tak tahu kenapa Sudais baca 2 harakat majais. Di situ saya kena ajar dia. Cakap kat budak ni, boleh tiru cara Sudais, tapi tajwid jangan ikut Sudais. Saya tak perlu sebut tarik kepada dia, dia tak tahu apa benda, budak sekolah rendah. Yang panjang-panjang ni baca 4, jangan baca 2. Orang yang macam ni nak bagi dia mahir lagi, sebab dia boleh meniru. Foto step betul. Dia mana baju hal Selangor. Saya kata macam mana anak puan boleh jadi gini? Dia kata ya Allah, nombor 1 tu izin Allah belaka. Ni mak bapak yang faham Islam ni, dia punya jawapan lain. Kalau yang faham tapi tak berapa faham, saya memang dia saya dulu. Memang saya ni pantang nak masuk lift je nak tekan, nak naik. Dia kalau orang faham Islam ni, elah ini rezeki Allah bagi Ustaz, dia kata. Anak saya yang seorang ni lain sikit. Bila naik kereta je, dia tak mau dengar kaset lain. Dia suruh ayah dia pasang kaset Sudais. Naik je kereta, tak ada can nak pasang radio apa pun. Memang Sudais lah daripada mula sampai berhenti kereta. Dia memang suka Sudais. Imam lain dia tak suka, dia suka Sudais. Tak apa, bagus, dia kata. Nampak? Ni jenis nak mengajar ni, dia kata apa ni, ini masuk dalam kita nak memberikan kepakaran kepada budak tu. Sebab bukan semua orang boleh tiru. Dan inilah juga kelebihan yang Allah bagi kepada tuan guru sanad kita, almarhum Syekh Ahmad Fargau Al-Galantani. Dia memang boleh tiru bacaan Qari-Qari. Kalau dia tiru bacaan Syekh Mustafa Ismail sebiji, sampai Datuk Hasan Az-Zahari Al-Fadil, Sahibul Fadilah, mengatakan gaya bacaan Ahmad Fargau ni gaya Mustafa Ismail. Ya. Kalau dia buat cara Mahmud Khalil Husari, memang suara tu besar macam Syekh Mahmud punya suara. Itu kelebihan Allah bagi kat dia. Sebab tu Quran ni di antara kemahirannya adalah kemahiran meniru. Boleh meniru yang elok. Ya. Bukannya budak-budak kecil tu disuruh tiru lagu 60-an. Itu tiru yang tak elok. Ya. Atau tiru style rambut orang, ya. Itu tiru cara menari orang dah mati, nyanyi orang dah mati. Itu tersalah, ya. Tersalah. Itu semua dapat saham tak elok lagi. Sekian dimaklumkan. Terus, atau kana min hukmi al-wuqufi yudri. Nak baca yudra pun boleh, yudra. Kita baca yudri lah. Nak baca yudra nak sama dengan Al-Qurra tu, kita baca yudri tak apalah. Au kana min hukmil wuqufi yudri.
Sebab syair ni dia unik sikit cara kita nak dhabit dia, kita nak apa, nak i'rab dia. Dia nak letak baris tu. Yang paling penting kita faham apa fokus kalimah tu. Au min masail ikhtilafil qurra. Au min masail ikhtilafil qurra. Ataupun dia kata adalah diketahui seseorang tadi itu yang nak belajar, nak baca Quran itu, daripada hukum al-wuquf, hukum memberhentikan bacaan. Yudri, memperolehi. Maknanya kita nak mengajar seseorang itu dari segi hukum wakaf dan ibtidah. Dia boleh baca Quran, tapi dia berhenti ikut suka dia. Fawailul lil musallin. Tajwid tak salah, ma'arif disukun, tapi fasahah salah, tak boleh berhenti. Fawailul lil musallin. Kita nak ajar dia ilmu wakaf ibtidah yang saya cakap panjang tadi tentang fasahah tadi. Sebab tu saya kata kalau setakat tajwid dia tak selesai. Fasahah itu, ya, sewajarnya diberikan penekanan. Namun nak berhenti biar tempat betul. Al-wuquf. Kenapa dia tak sebut ibtidah? Sebab bila berhenti mesti nak mula balik. Sebab berdasarkan apa yang sahabat pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, ya, tentang makna tartil daripada surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil qur'ana tartila. Allah kata yang mafhumnya ukamaqal, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Makna situ secara bertajwid, secara betul, baik, tartil, perlahan-lahan, tidak gopah-gapah azramah, tidak baca bercelaru, caca marbah. Bila dia sahabat tanya kepada Sayyidina Ali, sebab apa Sayyidina Ali ni memang alim. Pernah orang tanya dia satu soalan, dia jawab dengan 10 jawapan yang bernas. Itu kehebatan Sayyidina Ali. Rasulullah pun i'tiraf, aku gedung ilmu, kata Nabi SAW, Ali adalah pintunya. Pengiktirafan kepada Ali. Jadi bila ditanya Ali apa makna tartil, maka dijawab oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu elokkan sebutan huruf, dan wa ma'rifatul wuquf, dan tahu, kenal, ketahui hukum-hukum memberhentikan bacaan. Ini al-wuquf keluar. Bila kita tahu cara nak berhenti, takkanlah kita tak nak baca Quran balik. Maka tentu nak ibtidah, nak mulakan balik, mesti kena tempat dia. Itu yang kita buat dalam talaqi musyafahah. Tak semesti kita berhenti pada satu perkataan, kita mesti undur belakang balik, ambil balik. Tak, murajaah. Ada masa-masa kita berhenti, kita tak perlu undur, terus saja sambung. Ada masa-masa kita berhenti, kita ditutup undur balik supaya maksud ayat tu tak putus, tak canggung. Itu cerita fasahah. Seorang yang boleh baca Quran berlagu cantik semua, tapi tak menguasai bahasa Arab, bab ni tak selesai. Mungkin dia baca sedap, tapi diambil perkataan tu tak kena tempat. Sebab tu bila keputusan diumumkan, markahnya sikit. Orang yang bias negeri, oh tak menang, dia kata, aku dengar sedap dah, macamlah dia ni. Belajar talaqi kat surah dia, cakap tu bukan main lagi, bobo gitu. Kalau kita ni kau cakap tu macam ria-ria je rupanya, ya. Baik. Ini. Jadi maknanya termasuk dalam wajib sina'i ini, kita mengajar seseorang tu ilmu fasahah. Apa dia fasahah, kelancaran tu? Ya. Maknanya
Ini kedua. Dia kata ada 3 tadi kan. Yang pertama apa tadi? Mengajar seorang yang memang bacaannya elok, kita nak gilap dia. Ataupun dia ni memang pandai meniru. Itu kumpulan pertama. Kumpulan pertama ada 2. Iaitu orang ni memang bacaannya elok, kita gilapkan dia. Itu yang kata belakang parang. Bila dia apa macam mana? Itu belakang parang bila dia asah lagi kan tajam. Dia gitu. Dia agaknya tak apalah. Dalam Melayu tak betul pun tak apa. Jangan baca Quran tak betul. Ini mana nak diasah yang tumpul tu, bila diasah dia akan tajam. Atau dia ni boleh meniru. Itu kumpulan pertama. Yang kedua, wajib sina'i ni kita ajar waqaf ibtidah. Yang pertama, kita bagi seorang tu baca lebih berkualiti, lebih berseni, lebih sedap, ada zauk. Kita dengar bacaan dia, kita rasa tersentuh. Macam mana almarhum Syekh Mahmud Khalil Busari. Yang baru ni Syekh Mishari. Ini ceritakan oleh sahabat kita beberapa orang Badri daripada Lebanon. Bila dengar Syekh Mishari baca surah Maryam, maka dia ada hasrat untuk jumpa Syekh Mishari di Kuwait. Sebab bila dia dengar Syekh Mishari ni qari baru lah, baca surah Maryam, dia nak tengok macam mana perspektif Islam pada Maryam dari segi agama Kristian. Dia nak tengok. Akhirnya bila berjumpa Syekh Mishari, dengar Syekh Mishari baca Quran, dengan izin Allah masuk Islam dia orang. Badri pada Lebanon, tempat ramai lahirnya penyanyi-penyanyi Arab yang rambut macam-macam color tu. Lebanon. Syekh Mahmud, lagi Allah bagi kelebihan dia baca Quran, berapa belah orang masuk Islam. Ini nak cerita, bukanlah maknanya kita nak, bukanlah kalau boleh biar dapat macam itu. Tapi bila kita dengar orang baca Quran, ada sentuhan. Rasulullah SAW dengar Ibnu Mas'ud baca Quran, Nabi menangis. Maknanya sampai tahap macam tu. Bukannya bila kita dengar, orang dengar kita baca Quran, jadi orang tak berapa minat nak baca Quran. Sebab kita tidak ada daya tarikan. Bila orang tahu kita nak jadi imam tarawih, orang pergi suruh lain. Aku letih lah kalau Pak Imam nombor 4 ni jadi imam sini. Dia kata, dah lah tak mengaji Quran. Tiba-tiba Ramadan nak jadi imam. Why got road? Oh, jangan putih juga dia. Tapi aku tertunggu-tunggulah kalau Pak Imam ni jadi imam tarawih, dia kata. Rasa macam nampak Kaabah, dia kata. Itu. Sebab tu orang habis 3-4 ribu Ramadan nak pergi umrah, nak dengar Sudais punya suara. Nak intai muka Sudais, dapat tengok jambang dia jadilah. Sebab ada sentuhan. Dia datang Malaysia, Masjid Negeri, jam. Sampai lambat. Nak dengar Sudais. Tapi lepas tu tak mengaji Quran juga. Takat nak tengok Sudais saja. Pun tak ke mana. Datang Jibril ke Masjid Negeri pun sampai lari daripada Surau pergi Masjid Negeri. Itu pun tak betul. Janganlah kita ni bias tak tentu arah. Tapi apakah impak, kesan daripada kehadiran kita bersama-sama ulama-ulama Quran ni? Kesan ni patutnya kita adalah kita punya action lepas tu. Upgrade lah kita punya tindakan. Baik sini. Au min masail ikhtilafil qurra. Ataupun diketahui ia daripada masalah-masalah perbezaan bacaan di kalangan ahli-ahli qiraat. Kalau saya nak urainya begitu. Ataupun kata ringkasnya, ataupun daripada permasalahan perbezaan, ikhtilaf ni perbezaan pendapat qurra. Qurra ni itu yang kita buat dalam Fatihah dan qiraat 7. Ada qiraat Nafi', ada qiraat Ibnu Katsir. Perbezaan itu. Mana satu orang yang boleh baca Quran agak baik, menjadi wajib sina'i, dia ni belajar bacaan orang lain pula. Supaya baru terbuka ilmu tu. Sebab itu saya cakap dia mana-mana tempat talaqi yang kita bersama,
Kalau dah khatam sekali ni, maknanya kita akan cuba belajar bacaan orang lain pula. Dah tahu Syatibi, kita belajar Jazari, yang macam-macam Jazari ada. Dah tahu Jazari, kita ambil Syatibi balik, belajar riwayat lain pula, Warash ke, Syu'bah ke. Banyak lagi cerita ni. Ya. Jadi maknanya inilah yang dikatakan 3 bahagian atau 3 cabang wajib sinai. Nombor 1, bagi orang tu bacaannya ada sentuhan, baiki bacaan. Nombor 2, lancarkan fasahahnya. Nombor 3, bagi dia maklumat tambahan tentang ilmu qiraat. Itu jatuh wajib sinai. Cuba ikut. Waqila innal wajib asy-syar'iyya ma fihi ijma'uhum sawiyya wal wajib ats-tsaniyyu al-sinai ala thalathati min al-anwa'i ta'limu min man atau min ta'limu. Bagus, anak murid bagus. Man bitab'ihi yujayyidu qira'atan aw sya'nuhu at-taqlidu qul sya'nuhu at-taqlidu aw sya'nuhu at-taqlidu aw kana min hukm al-wuqufi yudri aw min masail ikhtilaf al-qurra. Jadi kita nak lakukan dia pula lah. Wa qila innal wajib asy-syar'iyya, dengar dulu, ma fihi ijma'uhum sawiyya, ma fihi ijma'uhum sawiyya, letak itu. Wal wajibu ats-tsani ay as-sina'i ala thalathati min al-anwa'i ta'limu man bi tab'ihi yujayyidu qira'atan aw sya'nuhu at-taqlidu aw kana min hukmi al-wuqufi yudri aw min masail ikhtilafil qurra. Sebab tu dia setengah pendapat kata yudra tu bacanya aw kana min hukmil wuqufi yudra, dia nak samakan dengan qurra, macam pantun lah. Ya. Baik, cuba ikut. Wa qila innal wajib asy-syar'iyya ni letak nak jaga baik-baik ya. Ma fihi ijma'uhum sawiyya, ma fihi ijma'uhum sawiyya, ma fihi ijma'uhum sawiyya, ma fihi ijma'uhum sawiyya. Wal wajibu ats-tsani ay as-sina'i, wal wajibu ats-tsani ay as-sina'i ala thalathati min al-anwa'i ta'limu man bi tab'ihi yujayyidu ta'limu man bi tab'ihi yujayyidu qira'atan aw sya'nuhu at-taqlidu aw kana min hukmil wuqufi yudri aw min masail ikhtilafil qurra Alhamdulillah ya. Jadi apa yang kita dapat faham pada siri yang kedua dalam bab ahad ini, sambungan kepada bait apa ni, baris-baris syair yang memperjelaskan tentang pembahagian ya, pembahagian tentang lahan jali dan lahan khafi. Maka huraian ini secara sepintas lalu, walaupun sepintas lalu agak detail juga, tapi
Huraian ini secara ulama dulu iaitu menggunakan huraian teknik syair. Kalau kita ni teknik bidalan ataupun pantun, ya, nasab, ya. InsyaAllah pada seri-seri akan datang kita akan menghayati dan memperdalami, ya, dari segi huraian berdasarkan kitab-kitab muktabar dengan ayat-ayat yang mungkin lebih mudah untuk kita fahami, insyaAllah, ya. Alhamdulillah, saya rasa sampai situ dululah, ya, untuk seri kedua ni. Dan kita tangguhkan dulu apa-apa soalan, kerana banyak lagi yang perlu kita bincangkan bersama, ya. Tunggu dan ikuti seri-seri berikutnya, insyaAllah. Jadi yang baik adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mahal itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن مع الكرام السفرة البررة يا أجود الأجودين. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه. تنزه عن قول وفعل ونيات. تنزه عن قول وفعل ونيات.